Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ruslan bin Muhammad yang juga merupakan penulis buku yang bertajuk Pasukan F PDRM versus Komunis di Malaysia 1971 hingga 1990. Ya, ini bukunya. Buku ini ditulis bersama dengan penulis kedua, iaitu Profesor Dr. Haji Ishaq bin Saad yang merupakan pensyarah di Universiti Perguruan Sultan Idris. Sebelum saya untuk membicarakan tentang buku ini, pada saya buku ini diterbitkan atas dasar kepentingan dan juga atas dasar untuk memperkenalkan pasukan F yang rata-rata tidak diketahui oleh umum tentang kewujudannya dalam pembentrasan Parti Komunis Malaya, khususnya di Malaysia. Okay. Kalau kita tengok pada tajuk Pasukan F PDRM versus Komunis di Malaysia 1971 hingga 1990. Kenapa 1971? Kerana pasukan ini mula ditubuhkan pada tahun 1971. Dan kenapa berakhir pada tahun 1990? Sebagaimana yang kita ketahui, di semenanjung Tanah Melayu, keganasan ataupun pemberontakan komunis yang dianjurkan oleh Parti Komunis Malaya berakhir pada 2 Disember 1989 menerusi Perjanjian Damai Hak Nyai. 1990 kerana tamatnya pemberontakan komunis di Sarawak dengan perjanjian damai di Sarawak antara kerajaan Malaysia dengan Paraku, pasukan Kalimantan Utara ataupun pasukan komunis di Sarawak pada 1990. Okay. Buku ini amat penting kerana sebelum ini kita sering didedahkan ataupun kita sering disajikan dengan pembentrasan komunis oleh pasukan tentera tanpa kita menduga dan tanpa kita ketahui bahawa ada satu pasukan selain daripada pasukan tentera, iaitu pasukan polis di bawah cawangan khas yang dikenali dengan pasukan F juga memainkan peranan yang amat besar dalam pembentrasan komunis di Malaysia. Kenapa pasukan ini tidak diketahui umum? Kerana pasukan ini merupakan pasukan elit dan pasukan rahsia PDRM dan menjadi rahsia besar kerajaan untuk mendedahkan pasukan ini kepada umum, sehinggalah pada 2016 barulah pasukan ini mula didedahkan kepada umum. Itu pun berkaitan dengan operasi-operasi yang telah dilakukan, dan banyak lagi perkara-perkara yang terpaksa dirahsiakan oleh pihak kerajaan untuk tatapan umum. Okey, baiklah, buku ini mengandungi 7 bab utama, bermula dengan bab pendahuluan yang menceritakan secara umum, secara kasar mengenai buku ini. Kalau kita tengok bab yang kedua, buku ini membicarakan ataupun membincangkan tentang latar belakang pergerakan Parti Komunis Malaya sejak ia ditubuhkan 1930 sehinggalah zaman darurat. Dalam topik ini, dalam bab ini telah disusun beberapa peringkat, iaitu peringkat pertama, peringkat kemunculan awal Parti Komunis Malaya
di Tanah Melayu pada tahun 1920-an, dan mana datangnya daripada pengaruh-pengaruh dari China dan pengaruh dari Indonesia. Tahap pergerakan komunis ini dibahagikan pula kepada 3 tahap, iaitu tahap yang pertama ataupun perkembangan pergerakan yang pertama bermula daripada tahun 1930, di mana PKM mula ditubuhkan sehinggalah tahun 1941, iaitu sebelum Perang Dunia Kedua. Pergerakan seterusnya iaitu pergerakan antara tahun 1941 hingga 1948 hingga 1948, iaitu bermulanya zaman pendudukan Jepun dan membawa kepada tahun tercetusnya darurat. Dan perkembangan pergerakan yang terakhir dalam bab ini iaitu perkembangan pergerakan PKM bermula zaman darurat, iaitu 1948 sehinggalah 1960. Jadi bab yang kedua ini, bab perkembangan ini menceritakan bagaimana perkembangan pergerakan Parti Komunis Malaya sehingga tahun 1960, iaitu sehingga tamatnya darurat. Dalam bab yang ketiga, buku ini juga membincangkan tentang strategi Parti Komunis Malaya. Strategi yang dibincangkan dalam bab yang ketiga ini ialah strategi yang telah diubah daripada zaman darurat dan diubah kepada kebangkitan kedua. Strategi yang akan digunakan masa kebangkitan yang kedua. Antara strateginya ialah penyusupan dan penyusunan. Penyusunan semula organisasi PKM. Mereka telah melihat sebelum ini kegagalan disebabkan organisasi, maka mereka menambah baikkan, melakukan perubahan kepada organisasi dan juga membincangkan tentang pertukaran arah gerakan ataupun pertukaran arah serangan kemasukan daripada selatan Thailand ke semenanjung Malaysia. Kalau sebelum ini mereka lebih menumpukan kepada di sebelah pantai barat, iaitu Western Corridor, tetapi pada serangan ataupun kebangkitan yang kedua ini mereka lebih menumpukan di kawasan Eastern Corridor, iaitu di Kelantan dan Pahang. Dalam meningkatkan strategi, PKM juga telah menggunakan beberapa strategi yang lain seperti mempengaruhi pelajar dan para belia, pelajar-pelajar universiti, pelajar sekolah menengah dan belia-belia untuk direkrut sebagai anggota PKM, sama ada anggota bawah tanah ataupun anggota yang berada di hutan ataupun anggota perang mereka. Seterusnya mereka dalam bab ini juga membincangkan tentang macam mana PKM memperalatkan agama, khususnya agama Islam dan agama Kristian, bagi mempengaruhi masyarakat di tanah Melayu. Dalam bab strategi ini juga, dalam buku ini mengupas juga mengenai bagaimana PKM mempengaruhi pertubuhan parti-parti politik dan ahli-ahli politik. Dan yang akhir sekali yang dibincangkan dalam bab ini iaitu penyusunan gerakan bawah tanah PKM ataupun yang lebih dikenali sebagai MNLF di seluruh tanah Melayu, di seluruh semenanjung Malaysia. Diletakkan ataupun dibuat penyusunan semula gerakan bawah tanah bagi memperkuatkan ketenteraan mereka. Dalam bab seterusnya iaitu bab keempat, buku ini juga membincangkan tentang taktikal
yang digunakan oleh Parti Komunis Malaya, iaitu taktikalnya adalah yang pertama sekali mereka berhubung dengan parti-parti komunis di sekitar, umpamanya bekerjasama dengan Parti Komunis Thailand, bekerjasama dengan Parti Komunis Indonesia. Selain daripada itu juga, taktikalnya ialah menghantar pasukan gerak kerja bawah tanah masuk terlebih awal untuk membina kem-kem dan juga pengkalan sementara dan menanam senjata dan makanan ataupun food dump sebagai bekalan apabila tentera mereka masuk untuk melakukan pemberontakan. Jadi pembinaan kem-kem sementara ini, pengkalan dan kem ini dilakukan di seluruh tanah Melayu dan juga di selatan Thailand. Kalau kita tengok di zaman darurat, PKM dikatakan gagal kerana tidak dapat menguasai orang-orang Melayu. Jadi untuk taktikal pemberontakan yang kedua ini, PKM telah mula menggunakan sayap Melayu, iaitu Regimen ke-10 PKM untuk menguasai orang Melayu khususnya di negeri Kelantan. Okey, berjaya ke tidak ada terdapat dalam buku ini. Dan bab yang kelima ini, iaitu bab yang saya akan kaitkan dengan pasukan F. Okey, pasukan F dikenali dengan nama pasukan F. F ialah section dalam cawangan khas. Okey, pasukan F ni mula ditubuhkan pada tahun 1971 dan idea penubuhan ini dicetuskan oleh bekas ataupun mantan pengarah cawangan khas ketika itu, iaitu Tan Sri Abdul Rahman Hashim, yang juga merupakan mantan ketua polis negara yang telah ditembak mati oleh pengganas komunis. Idea ini telah disampaikan dan pasukan ini telah diasaskan oleh Datuk Dr. Leong Chee Wu, salah seorang pegawai cawangan khas, untuk menubuhkan pasukan ini dengan berbekalkan hanya 15 orang anggota bagi menangani pemberontakan dan mengawal kemasukan komunis. Okey, pasukan ini bilangannya tidak besar. Daripada tahun 1971 sehinggalah dibubarkan pada tahun 1995, anggotanya hanya 164 orang. Daripada awal penubuhan sehingga dibubarkan hanya 164 orang. Itu keseluruhannya. Tetapi dia punya anggota semasa tidak lebih daripada 50 orang. Jadi dalam pasukan F ini membincang juga beberapa tentang operasi-operasi yang telah dijalankan. Okey, ada beberapa operasi yang disenaraikan dalam buku ini sehinggalah operasi yang berada di negeri Sarawak, iaitu operasi Paraku. Dan bab seterusnya iaitu bab perjanjian damai. Apabila berlakunya kemerosotan serangan daripada anggota komunis, maka pucuk pimpinan sudah mula merasakan mereka tidak boleh memenangi pemberontakan tersebut dan akhirnya akur dengan perjanjian damai Hat-Nyai 1989. Dan bab yang terakhir dalam buku ini ialah bab mengenai penutup, iaitu rumusan kepada keseluruhan. Jadi untuk itu saya sarankan kepada semua pembaca dan pendengar untuk memiliki buku ini, kerana buku ini telah mendedahkan satu lagi pasukan yang memberikan sumbangan yang paling besar dalam pembanterasan komunis. Namun buku ini tidak sesekali memperkecilkan kebolehan pasukan-pasukan keselamatan yang lain.
Jadi saya berharap semua pembaca dan pendengar dapatkan buku ini dari Shopee dan juga dari penerbit UPSI. Untuk itu sahaja, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.